Okey, hai Amber. Untuk cerita yang seterusnya, saya nak cerita dekat Amber tentang lagi satu kisah benar, misteri yang rasa-rasa juga kita macam takkan percaya benda ni terjadi. Okey. Cerita ni bermula apabila seorang perempuan ni yang kita boleh namakan dia No. No ni dia macam sunyi, tak ada kawan, tak berapa ada kawan sangat, dan dia duduk dengan mak dan ayah dia, cukup adik-adik dia. Dia ni tak ada lah macam couple ataupun pasangan, jadi dia rasa macam hidup dia ni tak lawa ke, ataupun orang tak nampak dia ke, macam mana. Dia macam selalu rasa rendah diri. Dan sampailah satu malam tu, waktu dia sedang duduk dalam bilik dia dan telefon berbunyi. Masa tu mak dengan adik-adik dia keluar pergi kat rumah mak saudara dia. Jadi tinggal dia seorang kat rumah sebab dia tak mau ikut. Dan si No ni tadi angkatlah telefon. Dia ingat mungkin panggilan daripada mak dan ayah dia. Apabila dia angkat telefon, dia dengar suara lelaki daripada sana dan dia kata dia nak cari seseorang. Lelaki jugalah. Lepas tu dia cakap, salah number ni, dia kata. Tak maaf, dia kata. Dan si nombor tu pun kata, ya ke? Dan daripada mereka bersembang malam tu, akhir dia berlanjutan mereka ni rapat. Tiap malam boleh dikatakan si lelaki ni akan telefon si No. Dan si No ni pula akan setia nak tunggu yang si lelaki ni, yang boleh kita katakan nama dia Wan. Jadi dia akan setia tunggu si Wan ni call. Mereka akan bercakap, bergayut lama-lama kat telefon tu. Dan si No ni rasa macam hidup dia ni kembali ceria. Dia bukan main suka lah dekat si Wan ni. Dan dia pun mula rasa sayang. Walaupun mereka tak pernah tengok, tak pernah jumpa lagi, tapi si No ni rasa macam si Wan ni lah yang faham betul-betul dia. Dia sanggup buat apa saja untuk ceriakan No. Dan bila No dah keluar kerja esok pagi tu, dia rasa macam dia tak sabar nak tunggu malam untuk nak bercakap dengan Wan. Kawan-kawan dekat tempat kerja pun perasan yang si No ni dah macam berubah, ceria. Jadi dia pun kata, No, ada power ke? Ada markah ke? Jadi si No pun hanya tersenyum-senyum, tak nak bagi tahu kat siapa-siapa lah kononnya. Tapi yang pelik je, mereka ni hanya bersembang pada waktu malam saja. Masa tu dulu tak ada handphone lagi, cuma ada telefon rumah. Dan kebanyakan orang yang pakai phone ni semua dulu yang phone besar-besar tu. Dan phone tu boleh dikategorikan macam mahal jugalah time-time tu. Dan si No ni tak ada telefon bimbit, telefon genggam. Dan dia hanya mampu tunggu malam pukul 12 tu, barulah Wan ni akan call. Wan tu dah pesan dekat dia, yang Wan tu yang akan call dia tiap-tiap malam. Dia hanya perlu tunggu. Pernah juga No cakap, tak apa, saya boleh call awak, saya boleh telefon awak pula, tak perlulah awak saja telefon saya. Dia kata tak perlu, awak tunggu je, saya akan call awak tiap-tiap malam. Dan begitulah seterusnya. Tiap malam hati si No ni jadi makin lagi berbunga-bunga dan makin dia sayang pada Wan ni. Dan kadang-kadang sampai dia boleh terbayang-bayang aku macam mana lah rupa si Wan ni. Si Wan ni betapa cakap dia lemah lembut, pandai memujuk kan. Jadi si No pun rasa hidup dia macam lebih berarti lah. Okey, sebetulnya apa, mak dia ni dah perasan yang si No ni
kerap sangat tersenyum, happy je macam. Jadi mak dia pun tanya, "No, mak nampak kebelakangan ni macam hang seronok je." Dia pun kata, "Tak adalah mak, biasa je." "Ya ke biasa? Sebab selalu mak tengok hang mudi, muram." Mak dia kata. Jadi si Noh ni pandai. Dia pun, "Tak adalah mak, no okey je." Dia kata. Dia kalau boleh tak nak mak dia tahu tentang yang dia berkawan dengan Wan ni, dan seboleh-bolehnya dia nak sorok lah. Sampailah dia dah jumpa dulu si Wan ni dan kenal dia. Kalaulah betul dia pun ni sesuai dan nak ke peringkat seterusnya, dan barulah dia nak kenalkan si Wan ni dengan mak dia ataupun family dia. Kemudian pada satu hari si Noh ni pergi kerja. Kawan dia yang cuti bersalin pun mai balik kerja. Jadi kawan dia pun perasan yang dia tu berseri-seri, kawan dia kata. Jadi kawan dia pun tanya, "Kenapa hang berseri-seri lah ni? Ada markah ke?" Kalau orang utara ni kata markah lah, ataupun ada power ke, kan? Dia cakap, "Tak ada lah, aku biasa je." Dia kata, "Aku okey." Betul. Kawan dia kata, "Ingat aku tak tahu. Aku dah kenal lama no. Aku tahulah." Jadi dia pun tak boleh nak sembunyikan daripada kawan baik dia. Dia pun cerita daripada A sampai Z macam mana dia kenal Wan tu. Dan sampailah hari tu. Lepas tu kawan dia kata, "Hang tak rasa pelik ke no?" Dia kata, "Pelik? Pelik apa?" Dia macam tak faham apa yang kawan dia cuba nak sampaikan. Lepas tu dia kata, "Hang cuba fikir, kenapa dia telefon hang malam-malam? Malam je ke? Siang tak ada?" "Tak ada," dia kata, "selalunya malam." "Hang pernah telefon dia?" Dia kata, "Tak, aku tak pernah telefon dia. Dia yang kata aku tak perlu telefon dia dan hanya dia yang akan telefon aku. Aku perlu tunggu saja." Kawan dia bertambah pelik. "Hang pernah tulis surat ataupun pergi jumpa dia?" "Tak pernah." Kawan dia mula garu kepala dia yang tak gatai. Kawan dia kata, "Rasa macam pelik." Yalah, masa tu, pada zaman tu, yang ada banyak digunakan adalah telefon rumah ataupun public phone. Tak ada lagi telefon yang canggih-canggih macam sekarang. Ada telefon bimbit ataupun telefon genggam, tapi yang besar-besar tu, dan masa tu harga dia pun agak mahal. Dan tak ada telefon bimbit ataupun telefon genggam tu. Dia hanya gunakan talian telefon rumah. Apa yang si kawan baik dia ni cakap rupanya berbekas tau dalam kepala dia. Maksud dia duk ingat, dia duk playback, dia duk macam pusing-pusing balik apa yang kawan dia cakap. Sepanjang jalan dia nak balik rumah ni, dia duk ingat apa yang kawan dia cakap. Dan dia mula rasa ada betul dia juga apa yang kawan dia tu cakap. Jadi si Noh ni mulalah ada rasa was-was dan mula rasa macam dia perlu kot tanya Wan, ataupun ajak jumpa ke, ataupun macam mana ke, supaya dia lebih kenal siapa tu Wan. Dia pun rasa tak sabar nak tunggu malam nanti apabila si Wan tu nak telefon dia. Jadi lepas dia dah buat semua kerja rumah, dia tolong mak dia lepas dia balik kerja tu, makan. Lepas tu dia pun duduklah dalam bilik dia sambil tunggu pukul 12 malam. Macam biasa, telefon bunyi dan mereka pun sembang lah macam selalu. Agak lama dia sembang tu dalam telefon tu, tiba-tiba si Noh ni buka lah topi. Dia kata, "Wan,
boleh tak Noh nak tanya? Dia cakap dengan sehalus mungkin atau selembut mungkin. Wan cakap, okey, nak tanya apa? Tanya lah. Dia kata, boleh tak kita jumpa? Tiba-tiba Wan tu macam berhenti sekejap. Boleh, memang kita nak jumpa, dia cakap. Tapi saya kan duduk jauh, dia cakap. Saya akan cari masa dan ketika nanti saya akan jumpa lah dengan awak. Tapi kita boleh jumpa kan? Atau awak boleh cuba kirimkan gambar awak kat saya, dan saya pun akan buat yang sama selepas tu, kata Noh. Tolonglah, saya nak kenal, nak tengok dengan siapa yang saya bercakap, kata Noh. Wan pun jawab, kenapa? Selama ni kita dah sembang lama, dekat 3 bulan lebih. Awak tak pernah sekali pun cakap pasal benda ni, tentang ni. Awak selesa cakap dengan saya, dan tiba-tiba kenapa malam ni awak membangkitkan soal ni? Si Wan ni mula rasa macam sedih. Lepas tu, adakah nanti awak takut saya ni mungkin tak kacak ke, tak tampan ke, ataupun tak handsome ke, macam tu lah. Dia kata, jadi awak rasa macam takut untuk nak kawan dengan saya? Si Noh ni kata, tak, sekurang-kurangnya saya tahu saya kawan dengan siapa. Lepas tu dia kata, yalah, awak kawan dengan saya lah. Ya, saya tahu. Lepas tu, boleh tak awak bagi tahu kat saya nama penuh awak? Si Noh ni tanya. Wan kata, boleh, tak ada masalah. Tapi awak perlu beritahu saya, kenapa awak tiba-tiba berminat dengan semua ni? Kenapa awak tak pernah pun sebut pasal benda ni semua? Dia cakap, okey lah, sebenarnya kawan saya yang cakap dekat saya, suruh tanya awak, awak ni betul-betul wujud ke, ataupun awak ni takut hanya cuba menyamak untuk nak bagi saya ni seronok, dan akhirnya nanti awak akan tinggalkan saya, maksud Noh. Si Wan kata, tak mungkin saya akan buat macam tu. Benar ke saya tak telefon awak malam-malam? Ya, memanglah tak, tapi kan kita jauh, macam awak kata. Jadi tak salah kan saya nak kenal awak? Dengar macam si Wan ni diam agak lama. Dia kata, okey, tak apa. Jadi awak lebih dengar cakap kawan awak lah daripada saya. Awak tak percayakan saya. Dia kata macam tu. Si Noh ni tiba-tiba rasa macam bersalah pula. Jadi dia kata, tak Wan, saya cuma minta awak bagi sekeping je gambar awak. Saya nak tengok. Dan nanti awak bagi nama awak untuk saya post pula gambar saya. Dia kata macam tu. Jadi saya boleh tahu dengan siapa saya berkawan. Tolonglah, dia kata macam tu. Dia pun merayu-rayu dekat si Wan ni, nakkan si Wan ni hantar kat dia surat dan sekeping gambar, supaya dia boleh tahu dengan siapa dia kawan, sekurang-kurangnya lah. Si Wan ni pun tak apa nak banyak cakap. Malam tu dia macam sedih. Lepas tu dia cakap, tak apa. Sebelum dia pun nak letak telefon tu, si Wan ni kata, tak apa, esok saya akan bagi apa yang awak nak. Dan nanti apa-apa saya akan beritahu kat awak lain. Awak tunggu ya, saya telefon awak esok. Dia kata macam tu. Si Noh pun rasa macam, okey lah, tak apa, boleh. Saya akan tunggu awak. Dia pun seronok lah. Jadi dia pun letakkan telefon, dan tak rasa dia tak sabar nak tunggu malam esok. Esok malam dia, macam biasa, si Noh ni pun tunggulah si Wan ni call. Tapi buat pertama kalinya dalam masa 3 bulan yang dia kenal tu, si Wan ni tak call dia malam tu.
Dan dia mula rasa macam serba tak kena. Dia rasa bersalah. Dia tunggu, dia check lah wire telefon. Kenapa phone ni tak bunyi, adakah line ke yang masalah. Dan dia mula rasa macam si Wan ni mungkin marah ke dengan apa yang dia dah cakap ataupun tanya semalam. Dia mula rasa tak sedap hati dan dia tak boleh nak tidur malam tu. Sepanjang malam dia tak boleh nak tidur. Asyik fikirkan si Wan ni tadi. Keesokan hari dia pergi kerja dengan perasaan yang kecewa, macam moody. Dan kawan dia ni perasan. Kawan dia pun tanya dan dia pun share dengan member dia kenapa tiba-tiba Wan ni tak telefon. Dan kawan dia ni macam batu api pula. Kawan dia kata, itulah aku dah kata dah kat hang. Takkan minta-minta gambar tu terus dia tak call hang dah. Dia kata tak tahulah. Aku pun tak faham. Mungkin dia sakit kot. Dia cakap macam tu. Sino ni dia masih cuba nak pujuk hati dia. Dan dia fikir yang baik-baik tentang Wan lah. Dan dia tak mau benda ni jadi macam satu perasaan yang tak elok dalam hati dia. Dia pun cuba yang fikir yang positif. Nak dijadikan cerita begitulah seterusnya. Esok tu lusa dan seterusnya tak ada lagi panggilan daripada Wan. Sino ni dah jadi seolah-olah macam orang yang macam frust. Adakah kerana dia tanya pasal gambar tu saja sampai si Wan ni berubah. Dan sampailah satu hari tiba-tiba ada orang call rumah cari Noh. Waktu tu pukul 10 malam. Dan dia pun dipanggil oleh mak dia. Noh, ada call ni untuk hang. Ada telefon lah, ada panggilan. Jadi si Noh ni pun datang. Siapa mak? Mak dia kata tak tahu. Lelaki. Jadi dia pun cakap, Noh ke? Dia kata macam tu. Lepas tu, ya. Boleh saya tanya? Dia kata, ya boleh. Sino pun. Ada tak awak terima panggilan telefon daripada satu nombor ni 3 bulan yang lepas, tiap-tiap malam? Dia kata macam tu. Ya, ada. Dia kata ada. Tapi saya bercakap dengan Wan. Lelaki yang bercakap di telefon lagi satu tu tiba-tiba terdiam. Dia tanya lagi, Wan? Ya, dia akan call saya tiap-tiap malam dan kami akan sembang sejam lebih, makan 2 jam macam tu, dia kata. Si lelaki ni pun tiba-tiba menarik nafas panjang. Saya ada benda nak beritahu dekat awak ni. Harap awak boleh terima. Dia kata macam tu. Okey. Dia kata, sebetulnya saya hairan tengok terlalu banyak nombor awak dekat bil telefon yang kebetulan orang dalam rumah ni tak pernah kenal nombor telefon awak. Dia kata. Jadi Sino ni pun pelik dan mula berfikir apa yang sebenarnya lelaki ni cuba nak sampaikan. Saya tak faham apa yang awak cuba masukkan. Cuba awak terangkan dengan lebih terperinci supaya saya faham. Okey.
Saya nak tahu, ada tak orang yang nama Wan tu dia duduk dekat situ? Tiba-tiba lelaki tu terdiam. Dan lelaki tu cakap, maaf ya, no, saya perlu beritahu kat awak. Dia kata, sebetulnya Syazwan ataupun nama dia Wan dah lama meninggal dunia. Tiba-tiba Nur pun jadi macam, meninggal dunia? Dia macam hang sekejap. Meninggal dunia apa maksud awak? Maksud dia mati. Lelaki tu cakap, tak mungkin lah. Nur pun macam tergelak-gelak ataupun cuba nak pujuk dia sendiri, macam tak, keadaan tu tak percaya. Dan si lelaki tu cakap, ya, saya abang dia. Saya yang tengok nombor phone awak dekat bil ni. Sebab tu saya hairan dan saya call balik nombor ni untuk kepastian. Sebab saya tengok dah 3 bulan nombor awak ni ada dekat bil telefon saya. Sedangkan waktu tu kami semua tak guna phone. Mistik kan? Si Nur ni pun macam susah nak menerima dan dia pun menangis. Dia cakap, kalau betul lah apa yang abang tu cakap, kenapa cuba ceritakan balik apa yang jadi. Dia kata, sebenarnya si Syazwan ni dia jenis seorang budak lelaki yang pemalu ataupun dia tak kawan dengan siapa-siapa. Pada satu hari dia mati lemah, jatuh dalam kolam ikan dekat dengan kawasan kampung depa. Tak pasti kenapa adik dia tu boleh jatuh dalam kolam ikan tu. Dan sejak itulah dia kata dia hilang satu-satunya adik lelaki yang dia ada. Dan sebab itulah bila Nur cakap dengan Wan, lelaki ni terkejut. Memang susah nak dipercaya, tapi sebetulnya Nur kata benda ni dah yang terjadi dan cerita ni adalah kisah benar. Dan sejak tu Nur tak dapat dah call yang mistik daripada Wan tu. Tanyaan tu pun habis kat situ dan dia pun dah dapat jawapan dia. Dia pun tak kena terus macam mana muka si Wan tu. Dan barulah dia faham kenapa si Wan ni macam mengelak setiap kali dia tanyakan nak jumpa ataupun minta gambar dia. Kalau ikut-ikutkan cerita ni sedih kan, kalau kita fikir. Tapi kalau kita nak cakap benda ni tak mungkin pun. Benda ni adalah kisah yang benar dialami oleh seorang perempuan ni. Dan kita kena berfikir di luar kotak pemikiran kita. So hampa, next time aku akan cerita lain pula gambar. Dan harap hampa dapat klik like, subscribe dan komen. Kalau ada hampa tak kenal, hampa rasa hampa nak beritahu apa kat aku, hampa nak share pengalaman hampa ke, hampa boleh email aku, ataupun hampa nak tengok apa-apa ke, silakan, tak ada masalah. Okay, bye hampa. Assalamualaikum.